Kalau 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 kamu ada masalah internet, tak apa, it's okay. Tak apa, saya akan rakam, nanti saya akan bagi ke dalam grup, saya akan masukkan dalam YouTube, kemudiannya saya akan berikan dalam grup supaya kamu tak terlepas juga. Okey, semoga rakaman kita ni akan okey. Kalau rakaman tak okey, jangan risau, saya akan rakam balik. Sebab malam ni adalah merupakan malam yang sangat penting, bukan malam tu yang sangat penting, tapi tajuk malam ni adalah penting sangat untuk awak faham tentang vektor. Kalau dia macam pokok, kalau pokok tu dahan akar, kan? Okey, akar yang kita belajar tahun lepas, dia batang dia tu, root dia tu kan? Okey, batang dia tu, itulah dia apa yang kita nak belajar hari ni. Faham tak? Kalau tak ada benda tu, awak akan susah nak belajar vektor. Susah nak faham vektor. Serius, memang akan susah. Sebab konsepnya semuanya dekat sini. So, apa yang saya cerita malam ni, memang kena take note, kena ambil perhatian dan kena faham betul-betul. Kalau tak faham, sila tanya saya. Boleh guys? Okey. Kalau ada masalah internet, tak apa. Nanti cuba dapatkan video rakaman yang saya akan dah rakam kan? Sudah rakam dah. Okey, baik. Boleh Boleh guys? InsyaAllah. Okey, malam ni kita akan cerita pasal tajuk vektor, iaitu bahagian poligon. Muka surat berapa Muka surat berapa? Muka surat. Hari tu kita dah cerita sampai muka surat 154. 155. Penambahan dan penolakan vektor 8.2. Muka surat 156. Muka surat 156 yang ni. Yang ni buku ni. Biasalah saya memang guna buku ni je. Okey, 156 dah. Dah ready guys? Kita nak mulakan cerita ni. Kan. Penambahan dan penolakan vektor. Okey, penambahan dan penolakan vektor. Mana Ikmah tadi dah hilang pula lagi. Okey, tak apa. Dia memang ada masalah internet dekat rumahnya katanya. Kan, kalau dia dapat masuk tu maknanya line sedang kuat lah. Kalau tak dapat masuk tu tak apalah. Macam mana kan? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ready guys? Ready bagi thumbs? Dah ready bagi thumbs? Kita nak cerita. Okey. Sebelum share lagi. Kejap. Saya share. Saya share screen. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, syukur pada Allah SWT kita jumpa lagi malam ini. Alright. Okey. Kita nak sambung cerita kita pasal vektor. Alright. Malam ini adalah satu bahagian yang sangat penting setiap pelajar harus wajib faham. Bukan harus faham, wajib faham dalam vektor. Kalau tak faham bahagian ini, memang awak akan ada masalah. Okey. Iaitu 8.2, 8.2, iaitu bahagian penambahan dan penolakan vektor. Okey. Minggu lepas kita dah cerita dah pasal vektor songsang lah, terbalik kan? Okey, kita cerita vektor daripada vektor A kepada vektor B. Kan, kita dah cerita pasal jenis-jenis vektor, vektor selari, vektor segaris, kan? Lepas tu vektor null ataupun vektor yang tiada vektor. Macam mana tu? Okey, iaitu yang tak segaris, maka kita boleh jadikan dia lambda tu sama dengan kosong. Okey, sudah cerita pasal lebar pasal benda tu, tak apa, nanti kita akan buat revision lagi tentang perkara tu kalau kita jumpa dalam soalan-soalan dia masa kita buat latihan nanti. Tapi bahagian ini, penolakan dan penambahan vektor ini adalah sangat penting untuk kita faham, iaitu tentang hukum dalam vektor, iaitu hukum poligon.
Yang pertama adalah kita nak cerita pasal hukum segitiga. Hukum segitiga. Okey, muka surat 156 Okey, ready guys? Dah ready daripada tadi lagi sir. Kan? Okey, tak apa. Okey, jom kita tengok Okey, bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah sesuatu vektor. Contohnya vektor A. Begitu kan? Okey, vektor A dia begini. Contoh saya tunjuk ini vektor A. Vektor A ni. Okey, vektor A sini contohnya R, sini Q. Okey, lepas tu vektor B. Vektor B duduk sini. Suka-suka hati saja selukis. Tak apa, selukis je. Okey, ni adalah vektor B. Dia arah gitu. Nampak Okey guys. Dua vektor ini kita boleh susun dia. Tengok sebut Awak boleh susun dia balik semula, duduk begini. Ini awak tak boleh nak follow dengan buku awak. Saya nak tunjukkan bahawa sebenarnya bila ada dua vektor yang berasingan macam ni, awak boleh gabungkan menjadi vektor paduan. Okey, vektor paduan macam mana? Okey, kita tengok dulu dekat sini. Di mana vektor B awak boleh sambungkan di sini ataupun sambungkan di sini, tak ada masalah. Boleh, ke bawah pun boleh, ke atas pun boleh, mana-mana sahaja. Tetapi dia punya arah tu tetap sama. Faham tak? Faham tak yang tu? Kalau faham bagi thumbs. Okey, awak boleh letak sini, awak boleh letak sini, tak ada masalah. It doesn't big matter, tak ada masalah Okey, jadi vektor B ni saya boleh letakkan di sini. Okey, nampak Dia jadi sealih. Okey, bila saya letak begitu, okey, dia ada satu lagi vektor ni yang menyambung daripada sini sampai sini. Ini namanya adalah vektor paduan. Okey, ini vektor paduan. Biasa dengar tak perkataan paduan ni? Iaitu gabungan vektor. Vektor paduan ni adalah gabungan vektor. Gabungan daripada apa? Daripada A dengan B. Okey, sifirnya senang sahaja. Okey, alert benda ni. Okey, ini kita panggil segitiga aliran. Sekata konsep dia senang. Segitiga aliran. Semula. Segitiga aliran. Guna konsep ini. Faham Konsep segitiga aliran. Okey, mana dapat benda ni Mana dapat benda ni? Ini sereka sendiri. Kan inovasi daripada sendiri. Tapi nak menunjukkan konsep dia Okey, boleh. Okey, awak nampak tak vektor A dengan B dia sealih tau. Macam air longkang ni, kalau dia mengalir ke A, lepas tu ke B. Nampak tak? Kalau nampak bagi thumbs. Okey, vektor A mengalir dengan vektor B, kita panggil sealih. Boleh faham? Nampak Dia sealih ni. Ni saya tunjuk. Ni dia sealih. Dia daripada sini ke atas. Jadi dia sealiran. Bila sealiran, vektor paduan dia adalah dia mesti terbalik daripada, dia melawan daripada aliran tu. Kalau kita buat panah ke sana, jadi maknanya dia berpusing kan? Maka segitiga vektor tu salah paduan dia. Paduan dia adalah mesti melawan arah. Okey, melawan tu macam mana? Dia melawan putaran dia daripada aliran lengkap. Jadi maknanya vektor paduan dia mesti dia satunya adalah dilawan. Faham tak? Umar, faham Umar? Faham? Dia tak boleh berpusing Dia kalau macam ni, ke sini kan, ni berpusing. Bila berpusing salah. Bukan, dia tak boleh macam tu. Dia mesti salah satu mesti adalah vektor
terbalik, vektor paduan. Faham guys? Faham Aliran dia adalah berlawanan daripada dua lagi yang lain. Faham ke? Okey, jom kita buat satu lagi contoh. Yang ni faham Yang ni faham? Aziz faham Aziz? Dapat? Dapat tangkap ini? Senang je. Okey, jadi kalau kita buat satu lagi vektor, contoh Okey, sebuat satu lagi contoh. Alright. Semua sama color. Tak apa. Tak je gitu. Kan? Okey. Sini A, sini B, sini C. Okey. Tengok ni sebuat vektor AB dia adalah macam ni. Okey, ini adalah A. Vektor B ke atas ke bawah. Agak-agak vektor C ni macam mana? Okey, vektor C macam mana? Saya nak tanya, dia pergi A ke C ataupun C ke A? Guys. Agak-agak A ke C ke ataupun C ke A? Cuba tulis jawapan awak. A ke C ke C ke A? Dia salah satu mesti berlawanan arah. Kan? Boleh tak macam tu? AC. Umar kata AC. Sa. Ada yang kata CA. Ada? Pun betul juga. Boleh, tak ada masalah. Okey, tapi tengok sini. Okey. Jadi, selupa nak terangkan yang ni. Okey, maknanya vektor C ni, vektor C atas ni kan? Saya tanya. Okey, bila vektor yang berlainan itu adalah membawa maksud vektor A tambah dengan B. A tambah dengan B. Faham tak? Yang sealih tu ditambah, dia akan jadi yang berlawanan tu. Faham? Vektor paduan tu. Boleh? Okey, kalau untuk yang ni, saya nak tanya, yang mana satu vektor paduan? A ke, B ke, C? Najia, nampak tak? Vektor paduan yang mana satu? Tak semestinya warna merah saya nak tunjuk yang berlawanan ni je. Macam mana kita nak tahu vektor itu adalah vektor paduan? Cepat. Macam mana kita nak tengok? Okey, A ke B ke C? Cuba jawab. Umar cuba bagi tahu. A ke B ke C? Vektor A ke, vektor B ke, vektor C? Vektor paduan dia. Najihah kata A. Umar kata B. Mana satu? Kalau arah dia sama macam ni. Akmal. Cepat. Akmal. A kot. A kot. Kot, ada kot. Haziq macam mana Haziq? Senang je. Tengok dua yang sealiran, maknanya dia adalah bukan vektor paduan. Yang sealih dia tak paduan. Dia mesti satu tu berlainan arah dia. Kalau nampak dekat sini, C dengan B sealih, betul? Betul tak Aziz? Betul kan? C dengan B dia sealih, betul? Bermaksud vektor A ni adalah vektor A ni adalah vektor paduan. Ni adalah vektor paduan. Faham? Jelas? Clear? Okey, jelas clear Okey, jadi untuk dapat A senang saja. A vektor sama dengan C tambah dengan B vektor. Simple? Nampak tak? Faham tak? Maknanya vektor AB adalah bersamaan dengan vektor AC tambah vektor CB. Dapat guys?
Siapa faham bagi thumbs. Perlukan penjelasan lagi? Perlu? Perlu lagi satu Okey, jom kita buat satu lagi boleh? Okey, ni macam ni kan? Okey, kita buat macam ni. Okey, dapat yang ni Beres Okey, vektor satu lagi kita buat. Kita cuba. Okey, baik. Bismillah. Satu lagi vektor kita pergi. Okey, segi 4. Macam ni ke? Segi 4 Okey. Okey guys. Okey. Ini vektor A. P Q R. Vektor P Q. Sub. Okey. Agak-agak vektor satu lagi tu ke mana? PR ke atau RP? Kita nampak dah ada dua vektor yang dah sealih kan? Vektor Umar kata PR. Okey. Baik. Bagus. Betul Umar. Iaitu PR. Faham tu? Okey. Bermaksud vektor PR adalah bersamaan dengan vektor PQ tambah dengan QR. Jelas? Clear? Dapat? Faham? Kalau faham, bagi thumbs. Kalau faham, bagi thumbs. Akmal, faham tak Akmal? Jelas ke? Jelas. Haziq boleh? Beres? Okey. Baik, bila kita jumpa macam ni, contohlah kan. Contohnya soalan ni, okey, dia nak cari PQ. Bila nak cari PQ, kita boleh biarkan PQ di sini dan QR ni kita boleh pindah ke sana. Bila kita pindah ke sana, dia akan jadi macam mana? Tengok sebut PQ adalah bersamaan dengan saya ambil PR tolak dengan QR. Nampak tak? Macam persamaan linear biasa je. Kita bawa QR, bawa ke sana je jadi tolak. Kalau tambah jadi tolak. Kalau tolak jadi tambah. Faham guys? Dapat kalau tengok balik, betul tak? PQ, tengok PQ vektor ke atas. Okey. PR ke sana. Maknanya dia adalah negatif QR. QR ke sana. Tolak. Maknanya kalau kita nak cari PQ adalah bersamaan macam ni. Boleh faham? Jelas clear? Kita boleh bawa je ke sana, dia akan jadi tolak. Boleh? Dapat? Jelas clear Okey. Okey. Jadi, bila kita dah faham pasal segitiga kita aliran ini, barulah kita boleh faham pasal hukum segi empat selari. Yang B tu. Iaitu hukum segi empat selari. Yang ni kalau tak faham, kena tanya Okey. Contoh satu vektor dia bagi macam ni. Okey. Satu lagi vektor dia bagi dekat bawah. Okey. Dia bagi macam tu Okey. Ini adalah vektor B contohnya. Ini vektor B. Ini vektor A. Okey, baik guys. Okey, daripada garis ini, okey dah salin? Dah salin ke? Sudah. Okey. Okey, untuk menyelesaikan yang ini, dah ke? Dah bagi thumbs? Dah bagi thumbs.
Dah? Okey. Umar, dah Umar? Okey. Untuk menyelesaikan masalah ini, okey, kita boleh melukis graf yang selari dengan garis yang kita ada. Contohnya B, kita boleh lukis satu lagi garis yang sama macam B. Faham ke? Kata apa? Selari dengan B. Maknanya B kat sini. Nampak tak? Faham ke? Dan satu lagi A belah sini. Okey, sepadam sikit. Okey, kita lukis yang selari dengan A. Oh, boleh yang macam tu kan? Boleh. Kan? Bila kita lukis begitu, okey, awak nampak tak ada satu garis ni dekat sini daripada sini ke sana? Sampai daripada hujung sini ke hujung sini. Nampak tak? Okey, macam mana nak dapat hujung sini ke hujung sini? Macam mana nak dapat yang hijau tu? Guys, tengok segitiga aliran kita. Nampak tak aliran tu? Saya nak tahu yang hijau ni macam mana dia punya jawapan? Nampak? Salir dia. Ini apa? Ini adalah A tambah dengan B. Ini adalah A tambah dengan B. Nampak guys? Faham ke? Jelas, clear? Jelas Nampak Faham Kalau kod atas pun dapat A tambah B juga. Kalau kod bawah pun sama juga. Jadi setiap kali nak selesaikan dia mesti kena nampak segitiga aliran. Boleh? Segitiga aliran. Kena detect dulu mana segitiga aliran kita. Okey, jelas Clear Dapat guys? Faham tak? Sebelum kita pergi hukum poligon. Dah. Beres. Faham ke tak ni? Faham bagi thumbs. Okey. Boleh dapat ini adalah hukum segi empat selari. Perasan tak hukum segi empat selari ni pun sama juga. Dia adalah asas daripada hukum segitiga juga. Dia asas daripada hukum segitiga juga. So, benda yang paling penting adalah hukum segitiga ni. Ini dia. VIP Okey, nampak? Faham je? Jelas Clear Okey, kita nak pergi kepada hukum poligon pula. Ada soalan tak setakat ini? Ada soalan tak? Hukum poligon. Hukum poligon. Okey, hukum poligon juga adalah merupakan terbitan daripada hukum segitiga. Macam mana tu? Okey. Ready guys? Lukis sama-sama dengan saya Okey. Satu macam tu. 2 3 4 5. Okey. Lukis dulu yang tu. Jika ada satu poligon, contoh macam A, ini B, ini C, ini D, ini E. Okey, awak lukis je aliran dia. Aliran pertama, vektor kedua, vektor ketiga, vektor keempat. Okey. Vektor kelima ni, dia arah bertentangan. Nampak tak? Dia arah bertentangan. Di mana? Kalau di sini adalah ini vektor A, ini B, ini C, ini D, maka last kali ini dia akan dapat A tambah B tambah C tambah D. Macam mana boleh jadi macam tu? Okey, salin dulu. Salin, lepas salin bagi thumbs. Dah salin bagi thumbs.
Saya nak terangkan dia. Ready guys? Salin lah. Dah Uma? Adakah sudah? Akmal dah? Hukum poligon. Okey. Dah. Dah bagi thumbs. Dah salin ni bagi thumbs. Ni saya tak ambil contoh daripada buku, saya tulis sendiri. Nak suruh senang awak faham. Dah ya? Atika? Najah sudah? Aziz dah belum? Kalau sudah bagi thumbs. Kita boleh mula. Sebab kita nak conteng ni, sama-sama kita nak conteng. Okey. Kalau boleh awak conteng dengan pen yang berlainan color. Kalau boleh warna merah, guna warna merah. Kan? Sebab saya akan conteng guna warna merah sekejap lagi. Supaya kita senang nampak. Okay guys? Ready? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, macam mana boleh dapat macam ni? Vektor untuk AE adalah bersamaan dengan A tambah B tambah C tambah D. Macam mana dia dapat macam tu? Sebenarnya dia dapat macam ni guys. Okay, perasan tak? Ini kalau kita bawa ke sana, satu garis ke sana. Nampak tak segitiga ni? Nampak tak segitiga aliran guys? Nampak kan? Siapa tak nampak segitiga aliran tu? Aliran dia ke mana? Aliran dia ke sana. Betul tak? Betul. Di mana? AC ni adalah bersamaan dengan A vektor tambah dengan B vektor. Faham? Jelas clear segitiga ni? Kita ambil segitiga ni. Okey, dapat guys? Faham ke? Akmal faham Akmal? Faham bagi thumbs. Okey, baik. Ini adalah segitiga yang pertama. Okey, sekarang ni A ni kita ni pada D pula. Okey, bila sampai dekat D, macam mana kita nak ni? Kita tengok segitiga ni pula. Segitiga A, C, D pula. Nampak tak dia sealir tu? Yang ni sealir ke sana kan? Maksudnya garis AD adalah bersamaan ke sana. So maknanya di sini adalah A tambah B tambah C. Nampak tak? AD adalah bersamaan dengan A tambah B tambah C. Faham ke? Jelas ke? Clear ke? Okey, dan last kali tengok segitiga last kali. Ini sealir dengan ED. AD adalah sealir dengan DE. Perasan tak? Jadi maknanya AE adalah bersamaan dengan A tambah dengan B tambah dengan C tambah dengan D. That's why lah dia dapat macam ni. Faham? Jelas? Clear? Inilah dia ceritanya pasal hukum poligon. Okey, faham? Jelas? Dapat ya? Boleh Okey? Okey. Kesimpulannya dekat sini, apa yang paling penting adalah hukum segitiga. Hukum segitiga. Semuanya adalah melibatkan asas hukum segitiga ni. Ini dia VIP kita. Dekat dalam kes ini ya. Semuanya menggunakan hukum segitiga ini. Iaitu segitiga aliran. Segitiga aliran. Nampak guys? Boleh? Faham? Jelas? Clear? Okey. Baik, dapat Okey. Okey, jadi kalau macam tu, kita cuba tengok exercise exercise
Latihan 7. Muka surat 157 guys. Okey, latihan 7. Muka surat apa? MS. Berapa tu? 157. 157. Okey, kejap. Selukis dia punya poligon dulu kejap. Okey, sub. Itu kan? Itu. 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 Okey. Ini soalan nombor 1 guys. Soalan nombor 1. Iaitu dia bagi T, S, R, lepas tu Q, lepas tu P. Letak anak panah dia di sini. Ini C vektor. Ini B vektor. Di sini A vektor. Sini. Ni. Okey, soalan dia. Soalan A. A vektor tambah dengan B vektor sama dengan berapa? A tambah B. Okey. Korang dah ready belum ni? Kalau dah ready bagi thumbs. Soalan 1. Muka surat 157, soalan 1. Kita buat sama-sama. Ready? Haziq dah? Umar? Okey, dah. Okey, dia nak vektor AB. Kita tengok vektor AB. Vektor A, vektor B. Okey, maknanya ini sealih. Nampak tak sealih? Jadi kita ambil satu garisan, kita ambil letak sini, kita bawa ke sana. Okey, anak panah dia ke mana? Bila ini sealih ke atas, maka anak panah tu adalah ke sana. Dia melawan. Dia tak boleh berpusing jadi dia lawan. Itu dia adalah vektor paduan dia. Vektor paduan dia apa? Q, S. Jadi kita jawab Q, S. Faham? Jelas? Clear? Nampak? Jawapan dia adalah Q, S vektor. Boleh? Faham ya? Umar, faham Bagi thumbs. Okey, baik. Soalan B. Soalan B dia kata B vektor tambah dengan C vektor. Sama dengan apa? Mana kita tengok? B tambah dengan C. Okey, ke sana seguna warna hijau. Supaya senang korang nampak. Okey, korang ambil je pensel korang. Buat anak panah. Okey, bila anak panah kita tengok segitiga aliran kita. Nampak tak? Nampak segitiga aliran kita tu? Iaitu A tambah dengan C dia akan sama dengan yang ini. Arah dia ke sana. Betul tak apa yang sebut tu? Kalau betul bagi thumbs. Kita balik. Betul kan? Okey, Ashraf baru masuk. Okey. Baik. Faham ya? Okey. Jadi salah satu vektor dia mesti bertentangan dengan dua yang sealih tu. Okey, jadi di sini adalah B tambah dengan C adalah vektor. Nampak anak panah dia? RT. Kita tulis je. RT. Okey, faham? Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada? Beres? Faham jelas So nak kamu faham betul-betul ni, benda ni sangat-sangat penting. Okey, contohnya vektor QP. Okey, tambah dengan PT. Hai, Assalamualaikum Ashraf. Apa khabar? Okey, sekarang kita sedang berada muka surat 157 Ashraf. Muka surat 157. Kita cerita pasal penolakan dan penambahan vektor 8.2. Okey, tentang hukum segitiga. Okey Ashraf? Okey, baik. Sekarang kita tengok QP. QP yang mana satu QP? QP yang ni kan? QP. Okey, QP ni arah dia ke sana. Tapi dia buat terbalik kan? Okey, tak apa. Awak ambil
ni kan, kalau QP maknanya dia ke sana. Kan, tak apa, jangan risau pasal anak panah dia tu. Okay, don't worry pasal dia punya anak panah. Jangan betulkan dia, tak perlu. Relax lu. Okay. PT mana? PT adalah sini ke sana kan? PT dia ke sana. Okay, jadi kita tulis je sub ke sana. Boleh dapat? Okay, yang ini kalau QP dia akan ke sana kan? Okay, kita boleh lukis, tak ada masalah. Alright, kita lukis sub. Nampak? Yang ni ke sana, ini ke sana. Nampak sealir tu? Nampak sealiran dia tu? Bila sealiran, maka kita boleh garis terus ke sana. Yang mana sealir, 1, 2. Maka anak panah yang satu lagi, dia mesti bertentangan supaya dia tidak berpusing. Kalau anak panah ke sana, itu salah Ini salah Tak boleh. Dia tak boleh berpusing ni. Kan, dia tak boleh berpusing. Okey, apa yang berlaku, kita kena lawan satu lagi. Okey, yang ini sub sealih, maka satu lagi adalah bertentangan dengan dia. Mana PQ, QP adalah bersamaan tambah dengan PT. Okey, jadi dia akan dapat apa ni? QT. Jadi kita tulis kat sini. Q and T. Faham guys? Faham? Ashraf faham tak tu? Segitiga aliran. Okey, macam mana aliran? Senang je. Tengok sini Yang mana sama arah kita boleh tambahkan untuk dapatkan yang satu lagi. Nampak tak ni? Segitiga satu lagi dia mesti berlawanan arah. Kalau ini sealih, maka berlawanan. Dia satu lagi dia mesti berlawanan. Dia tak boleh jadi sealiran. Dia tak boleh sealiran. Contohnya ini ke sana kan. Tak boleh. Dia mesti satu tu, dia mesti lain. Itu namanya vektor paduan. Okey? Faham? Okey, kita pergi satu lagi. Soalan D. Iaitu RT. Mana RT? Tambah dengan TQ. Sama dengan apa? Okey, RT mana? Okey, kita tengok RT. Mana RT? RT. Okey, dekat sini. Sub yang hijau tu kan? Okey, RT. Kita jumpa dah. TQ. Mana TQ? TQ. TQ berlawanan ke sana. Nampak tak? TQ berlawanan ke sana. RT. TQ. Maknanya dia sealih tu. Nampak tak? Okey, jadi aliran yang satu lagi. Ini ke sana, ini ke sana. Jadi yang sini dia mesti bertentangan dengan dia. Maknanya dia mesti ke sana. Sub. Faham ke? Jelas Jadi jawapan dia macam mana? RT tambah dengan TQ adalah bersamaan dengan, nampak tak ni anak panah dia? Anak panah dia berlawanan. Okey, jadi jawapan dia adalah RQ. Ataupun kalau kita tengok vektor, dia ada vektor kat sini kan? Vektor dia adalah vektor A. Jadi vektor A arah dia ke sana. Dia berlawanan dengan arah vektor A kan? Jadi dia sama dengan negatif A. Vektor. Faham ke? Sebab negatif ini menunjukkan bahawa arah berlawanan. Arah berlawanan. Okey, dia menunjukkan arah yang bertentangan lah. Boleh faham? Jelas, clear? Dapat tak? Faham ke? Akmal faham ke? Jelas Beres Dia kena buat satu lagi soalan. Siapa nak satu lagi soalan? Bagi thumbs. Kalau tak nak, kita terus ni lah. Siapa nak satu lagi soalan? Datang kita terus bagi kita catat sen pula. Kan? Oh, Akmal nak satu lagi soalan Okey, kita pergi tengok. Okey, soalan 2.
Okey, kita tengok soalan 2. Okey, ni soalan 1 kan? Okey, kita tengok soalan 2. Selukis dulu. Okey, setakat ini faham ya? Okey, soalan 2. Setakat ini boleh faham jelas ya? Apa yang saya tunjuk? Bahagian ni memang sangat-sangat penting untuk korang faham. Kan? Kalau tak faham bahagian ini memang akan masalah. Okey, di sini X. Sini dia bagi vektor Y. Sini dia bagi vektor W. Okey, sini A. Sini B. Sini C. Dan sini D. Okey, baik. Soalan dia A, dia kata X vektor tambah dengan Y vektor. Okey, macam mana nak buat ni? Okey, dah ready belum? Dah ready bagi thumbs? Dah ready bagi thumbs. Siap lukis semua bagai lah. Buku muka surat 157, soalan 2, exercise 7, soalan 2. Okey. Dah ke? Beres. Okey. Oh, sekejap. Saya nak kena stopkan dekat media sosial. Thank you very much siapa yang dah follow. Alright, kita stop stream sekarang dekat sana. Okay, baik. Okay, dah ready. Ready ke tak korang ni? Dah ready bagi thumbs. Uma dah ready belum? Beres. Ashraf macam mana Ashraf? Ashraf ready? Nah, Ashraf lambat sikit masuk, mungkin ni sikit. Okay, baik. Baik, macam mana nak X tambah dengan Y. Macam mana X tambah Y? X tambah dengan Y. Kita nampak kalau X tambah dengan Y maksudnya daripada sini ke guna pemerah. Okey. Okey, nampak? Arah dia macam mana arah dia? Arah dia bagaimana? Okey, arah dia macam mana? Siapa nak tolong jawab? AC ke CA? Arah dia AC ke CA? Cepat. AC ke CA? Tengok dulu yang mana sealih. Yang ni sealih ni. Kan? Yang ni ke sana, yang ni ke sana. Satu aliran. Maknanya AC ke anak panah dia ke CA? Cuba jawab. Akmal. Akmal, macam mana Akmal? Macam mana? AC ke CA? Anak panah dia. Cepat. Najiah kata AC. AC. Umar kata AC. Akmal kata apa? Saya rasa AC tu. AC. Alright. Dia ke sana Okay. Dia satunya mesti berlawanan arah. Dia tak boleh berpusing. Faham kalau anak berani ke sana, dia jadi satu pusingan. Salah salah segitiga kita. Okey, itu segitiga kitaran kita dah nampak situ. Maksudnya dia adalah A, C dekat sini. Faham? Jelas? Clear? Clear tu. Nampaklah saya rasa. Kan? Dah nampak segitiga tu kan? Okey. Baik. Yang B. Kita tengok B. B dia kata,
W tambah dengan X. Okey, W tambah dengan X. Okey, seguna warna hijau. Maknanya W tambah dengan X, kita buat anak panah di sini sampai sini. Okey, now. Segitiga aliran. Perasan tak tu? Nampak tak segitiga aliran dia? Nampak kan? Okey, sekarang DB ke BD? DB atau BD? Arah dia. Arah dia daripada D ke B ataupun B ke D? Cikgu. Ya, Rasa DB. BD. B ke B. B ke D macam ni. Tak. D ke B. D macam tu. Kot. Macam tu kekut. Okey, betul Akmal. Alright. Tahniah. Okey. Kalau kita tengok yang ni sealih. Ini sealih. Okey, bila sealih, satu lagi dia mesti berlawanan arah. Okey, yang satu lagi mesti berlawanan arah. Okey, dia tak boleh berpusing. Okey, baik. Jadi, jawapan dia adalah D. B. Okey, faham? Jelas? Clear? Beres ya? Okey, yang C. Macam mana C? Okey, DC. Okey, tambah dengan CB. Macam mana tu? Okey, DC. DC kita tulis DC anak panah. Okey, CB anak panah Y ni kita terbalik kan? Okey, dia terbalik kan? Jangan tulis atas tu, nanti kita ni. Okey, dia terbalik bertentangan macam tu. Okey, maknanya mana? Segitiga dia ini kan? Ini sealih. Okey, maknanya jawapan dia adalah D, B. Okey, jawapan dia adalah D, B. D, B, dan C, B, D, B. Alright, betul. Okey, faham ya? Okey, yang D. Okey. BC tambah dengan CA sama dengan, okey, BC mana? Saya guna warna purple pula. Okey, BC. Mana BC? BC. Okey, BCY. BC yang ni. Okey. Tambah dengan CA. Mana CA? CA. Bertentangan arah. Kan di sana. Alright. So, nampak anak panah ni? Sub kan? BC, CA. Anak panah ke sana. Nampak segitiga dia tu? Kejap. Sebuat sub. Okey, ni. Okey, nampak segitiga dia tu. Okey. Oi. Okey, sini sampai ke sini. Okey, nampak Beres? Okey, so BC CA. Maknanya BC CA, maknanya ini adalah ke mana? Sini ke sana, maknanya ni ke sana. Ini adalah ke sana. Faham ya? Satu daripadanya mesti bertentangan. Bila dua dah sealih, mana satu mesti bertentangan. Itulah segitiga aliran. Faham guys? So jawapan dekat sini adalah apa? B, A. Jelas, clear? Faham guys? Itulah dia. Jadi latihan 3 dengan 4 tu awak boleh buat je lah. Tak ada masalah saya rasa. Yang tu okey je. Beres. Okey, baik. Okey.
Okey, baik. Penyelesaian masalah yang melibatkan vektor. Okey, jom kita nak tengok soalan. Korang okey? Nak rehat dulu ke boleh teruskan? Boleh teruskan ke nak rehat dulu? 5 minutes. Korang mana satu? Cepat. Rumah kata nak rehat. Okey, rasa macam berat dah nak terima ni kan. Rasa berat dah ni saya nak terima ni. Kan buat soalan ni nanti memang ni kan. Okey, baik. Okey, sebagi masa 3 minit boleh pergi minum. Yang apa semua setunggu. Okey, terrehat dulu 3 minit. Boleh? 3 minutes. Lepas tu kita akan masuk soalan. Sementara snap gambar. Boleh? Okey? Faham ke korang ni? Boleh? Alright. Pergi minum air. Refresh dulu. Tu kita masuk balik. Alright. Bismillah. Okey, baik. Mana sedang bagi tadi? Okey. Alright. Kita nak pergi soalan. Sekejap saya kena snap gambar. Gambar soalan. Okay. Sekejap. Soalan. Baru terang. Sekejap ya. Okey. Depan kita akan cerita pasal Chatterson. Sekejap ya. Bismillah. Alright. Okey. Cari sempat ini. Okey. Okey, dah ready. Sekejap
Lupa pula saya. Bismillah. Okey, baik. Kita akan sambung. Okey, kita akan sambung seterusnya ke contoh. Misalnya masalah melibatkan vektor. Ni kan. Okey, baik. Okey. Okey, contoh vektor ni. Okey, saya lukis besar sikit supaya awak senang nampak. Okey, saya lukis besar sikit. Macam tu kan. Okey, lepas tu dia kata sini sampai sini. Lepas tu sini. Sini sampai sini. Alright. Okey, dia kata di sini adalah D, E, C dan B ini adalah A. Okey, soalan. Okey, ini adalah contoh muka surat 160. Okey, muka surat 160. Nampak ya? Nampak bagi tam? Takut saya tunjuk-tunjuk dengan terang, tak tunjuk pun lagi. Dah kan? Nampak ke? Okey. Ada respon seorang? Okey lah. Nampak ah. Okey, baik. Penyelesaian masalah melibatkan vektor. Okey, problem solving melibatkan apa yang kita belajar tadi. Okey, jom kita tengok macam mana Okey, rajah menunjukkan sebuah segitiga selari. Bila dikata selari, kita buat terus. Ini selari dengan sini. Yang ni selari dengan sini. Okey, dapat macam tu? Atas dengan bawah, kiri dan kanan. Terus kita tulis. Okey. Baik. Dia kata AB sama dengan 6P. AB adalah 6P. Kita tulis je 6P kat sini. Okey, 6P vektor. Lepas tu AD. AD adalah 4Q. 4Q. Kalau sini 4Q, sini pun 4Q juga. Kan? Kalau ini 6P, ini pun 6P lah. Dia sama. Kan selari. Okey, DE. DE adalah sama dengan 2EB. Okey, kalau dia bagi macam ni, ratio, kita kena buat dulu, keluarkan dulu. DE adalah sama dengan 2EB. Okey, dia macam mana ni sebenarnya ni? Ini kita kena bawa ke sini. Okey, dia akan jadi macam mana? DE adalah per dengan ED. EB sama dengan 2. Ini 2 sebenarnya dia per 1 Boleh guys? Nampak tak? Okey, 2 kali EB adalah sama dengan DE. Okey, daripada sini kita nampak. Oh, ini apa ni? Kalau daripada sini kita tahu bahawa sini EB ni kalau dia 2 kali mana bersamaan dengan DE. Betul tak? Dia sama macam tu. Tak payahlah buat yang tu. Tak payahlah buat yang ni. Dapat lah tu. Sama lah tu. Sama je. Kan? Okey. Baik. Faham Yang ni faham jelas clear lah. Senang lah. Okey. Baik. Ungkapkan dalam sebutan P dengan Q. Okey. Soalan dia kata A dia nak BD. Dia nak BD. Okey. Kita tulis BD yang mana satu? BD. Nampak tak? BD yang ni. Sa. Kan? Nampak tak? BD. Okey. BD. Dia nak BD. Okey guys. BD. Nampak tak aliran dia? Nampak tak aliran? So nampak AB. BD. Betul tak aliran dia tu? Dan jawapan dia adalah AD. Betul tak? Faham ke? Nampak tak segitiga aliran dia? Nampak? Siapa nampak bagi thumbs? Siapa nampak bagi thumbs? Okey, dia nak BD. Semua tak nampak segitiga aliran ni. Ni. Nampak
Iaitu kalau kita ambil aliran dia, kita nampak AB adalah tambah dengan DB dan BD, kita akan dapat AD. Betul? Okey, kita tulis balik. Okey, iaitu kita dapat AB tambah dengan BD sama dengan AD. Ada yang tak faham ke? Ada yang tak faham tak? Ada yang tak faham ke apa yang saya buat tu? Kenapa saya boleh dapat macam ni? Ada tak soalan? Kalau ada, bagi thumbs. Okey, segitiga aliran. Nampak segitiga aliran dia? A, B tambah dengan BD bersamaan dengan AD. Dua yang sama alir. Sealir maka bertentang dengan yang satu alir. Maka dia macam ni. Maknanya dia nak BD kan? Dia nak yang ni. Jadi maknanya yang ni kita pindah ke sana. Nampak? Jadi bila kita pindah ke sana, so BD adalah sama dengan AD tolak dengan AB. Okey, boleh faham? Jelas Maknanya BD ni adalah bersamaan AD. AD kita ambil yang ni je. 4Q. Tolak dengan apa? AB. AB kita adalah 6P. Maka kita akan dapat macam ni. Faham? Sama tak? Yang ni sama tak yang ni? Betul kan? 4Q tolak dengan 6P. Boleh faham? Jelas ke? Ashraf, dah faham Ashraf? Ashraf faham tak? Jelas ke? Faham ke? Ashraf okey? Jelas ke tak ni? Nombor 1 ni, A ni. Korang senyap je. Adakah korang dapat? Umar dapat mah? Faham ke? Dari segi-segi segitiga aliran tu, Umar, Akmal boleh? Dapat? Haziq macam mana Haziq? Boleh? Faham? Faham Okey, baik. Okey, sekarang ni dia nak cari B. Okey, yang ni dia nak cari EC. Okey guys, EC mana satu? EC yang ni. EC. Kita tulis je. Sub yang dia nak tu. Okey, macam mana kita nak cari EC? Okey, kita tengok segitiga kita. Okey, segitiga mana yang kita boleh guna? Okey, ada dua segitiga. Yang pertama dan yang kedua. Okey, senampak maklumat yang kita boleh guna yang agak lengkap senampak kita guna yang ni, yang nombor 1. Boleh? Yang nombor 2 pun boleh guna guys, tak ada masalah boleh, tak ada masalah. So, kalau kita nak guna yang nombor 1, nampak tak aliran dia macam mana? Kita nampak ED adalah sama ED tambah dengan DC adalah sama dengan EC. Betul tak? Aliran dia tu. Kalau kita tengok aliran dia, ED, okey, kita nampak aliran dia, kita akan tambah ED adalah tambah dengan DC sama dengan EC. Yes, dia dapat macam tu. Boleh? Okey, jelas, clear? Okey, persoalan sekarang macam mana nak dapat ED? ED adalah kita dapat daripada sini. DE adalah sama dengan 2EB. EB kita dapat tak? BD yang kita dapat kan? BD yang kita dapat. Okey, maknanya 2ED adalah bersama dengan ni. Maknanya sini nisbah dia adalah sini 2, sini 1. Faham ke? Ni 2, sini 1. Maknanya macam mana nak dapat ED? Macam mana nak dapat ED?
ED kita nampak ni adalah 2/3. Okey, dia semua sekali BD adalah 3 kan. Jadi maknanya yang ini kalau kita nak dapat dia, okey mana saya nak tulis sini Okey, saya tulis sini. Okey, BD ni adalah BD adalah bersamaan dengan 2/3 BD. 2/3 DE. Bukan. Maknanya ED adalah sama dengan 2/3 DB. Faham tak ni? Faham tak macam mana sedapat ni? ED yang ni kan? ED. Ada 2. Okey. DB adalah semua sekali. DB adalah semua sekali. Semua sekali berapa? 3. 1, 2, 3. Faham ke? Semua sekali ni adalah 3. Okey, jadi 2/3 adalah 2/3 DB adalah sama dengan ED. Faham ke? Faham tak saya sebut? 2/3 DB adalah sama dengan ED. Faham ke? Faham? 2/3 DB sama dengan DE. ED. Macam tu lah. Boleh? Faham ke ni ratio ni? Melibatkan ratio ni kan yang ni yang pening. Ramai yang pening benda ni. Boleh dapat? Kan ada yang tak faham dengan ratio ni? Faham tak? Siapa perlukan penjelasan? Bagi tam. Siapa perlukan penjelasan? Bagi tam. Tak perlu. Beres. Faham dah? Akmal okey? Akmal okey tak? Siapa? Okey, beres. Alright. Okey, kalau macam tu mudah. Okey, jadi maknanya dia adalah 2/3 DB semua sekali adalah bersamaan dengan ED. Okey, faham Okey, jadi kita dah dapat yang ni. Kita dah dapat BD. Okey, BD DB sama je. Kan? Jadi maknanya apa ni? Yang ni adalah yang ni kan kita dapat ni kan. So maknanya ED adalah yang ni boleh masuk terus sini. Kan? DB pula dah BD lah. Kan anak panah ke sana. Salah tulis. Okey, BD. Salah tulis. D macam tu. Okey, dapat. Okey, so kita masukkan ke sana. So maknanya ED adalah sama dengan 2/3 4Q tolak dengan 6P. Jelas, clear? So kita masukkan ke dalam ini. So dia akan jadi 2/3 4Q tolak dengan 6P tambah dengan DC. Mana DC? DC berapa tadi? Okey, DC 6P. Okey, 6P. Okey, sama dengan EC. Okey, so clearkan dia. Permudahkan. Okey, permudahkan kita akan jadi macam mana? Yang ni akan jadi 8/3Q tolak dengan 6 darab 2 jadi 12. 12 bagi dengan jadi 4. Okey, jadi 4P. Okey, 4P tambah dengan 6P sama dengan EC. So maknanya 8/3Q adalah
4, negatif 4 tambah 6 dia jadi tambah 2P. Kan? 2P sama dengan C. Ini jawapan dia. Terbalik pula saya tulis. Okey, sama ni. Okey. Boleh, faham je? Jelas ke tak ni korang? Faham ke tak ni? Boleh? Dapat? Jelas? Clear? Okey. Kalau tak jelas, kalau tak faham, sila bagi tahu. Boleh saya terangkan lagi. Tak ada masalah. Okey. Dapat Beres? Okey. Aziz macam mana? Okey? Ashraf macam mana Ashraf? Ashraf lambat sikit tadi. Boleh tak? Faham tak Ashraf? Faham ke macam mana dapat? Okey. Kalau tak ada apa-apa, kita boleh pergi kepada contoh yang ke-9. Okey, contoh 9. Ready guys? Dah ready belum? Ready tak? Ready bagi thumbs. Okey. Baik, Akmal dah. Umar dah ready? Saya nak start pun ni. Korang okey ke? Okey ke tak okey? Faham ke tak faham ni? Jelaskan clear. Fokus pada segitiga je segitiga kitaran. Okey. Alright. Jom kita pergi contoh yang terakhir. Boleh? Kita pergi bahagian yang terakhir. Okey, kita tengok. Okey, ready. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat Muka surat 160. Kita tengok contoh 1. Okey. Dia kata sebuah segitiga OAB dan dalam keadaan OA adalah 7A. Okey, dapat tu. OB adalah 7B. Okey. Dia bagi ratio ini dia bagi ratio macam ni. Okey. BX XA sama dengan 3/4. Okey, yang ni kita kena tukar dulu dalam bentuk persamaan. Macam mana nak buat? BX XA sama dengan 3/4 macam tu. Boleh guys? Lepas tu 4 bawa ke sana, AX bawa ke sana. Silang je. Okey, jadi 4 BX adalah bersamaan dengan 3X A. Dapat guys? Boleh? Okey, just tukar macam ni je. Okey, bila dia dalam bentuk macam ni, kita senang nak guna. Okey? Alright. So, apa yang kita nak, apa yang dia nak? Okey, cari vektor XO. Dia nak cari vektor yang tengah ni. Okey, dia nak cari vektor yang tengah tu dalam sebutan AB. Itu je soalan dia. Dia nak XO. Okey. Bila dia nak SO, sekarang kita ada dua segitiga yang kita boleh nampak. Dekat sini. Okey. Awak boleh guna segitiga yang pertama, OBX, ataupun segitiga yang kedua, OAX. Kita nak guna yang mana? Korang pilih nak guna yang mana ni? Kita akan follow guna calculation yang tu. Sama je, lebih kurang sahaja. Nak guna yang mana? Satu atau dua? Akmal, nak guna yang mana Akmal? Satu ke dua? Segitiga yang mana? Segitiga bulatan kita. Satu. Okey. Sekejap. Kita tengok sini. Yang maknanya kat sini kita kena cari BA dululah kan? Okey, kita kena cari BA dulu. Kan? BA macam mana BA?
Okey, baik. Alright. BA ke AB? Alright. Tak ada masalah. Kita boleh pilih je mana-mana. Okey, AB lah. Kita ambil AB. Okey, anak panah dia ke sana. Contoh. Okey, jadi OA, AB. Sebenarnya anak panah ni awak boleh je letak. Okey, tak kisah ke bawah ke atas. Yang penting awak kena follow dia punya aturan apa ni segitiga kitaran dia. Okey, daripada sini kita nampak bahawa OA okey ditambah dengan AB. Okey, kita akan dapat OB. Betul? Kita akan dapat OB sama dengan OB. Alright. Beres. Boleh. Dapat macam tu? Okey, so macam mana kita nak dapat AB? Okey, yang ni bawa ke sana. So AB adalah sama dengan OB tolak dengan OA. So kita masukkan saja OB kita adalah 7B tolak dengan OA. OA adalah 7A. Okey, AB sama dengan itu. So kita dapat yang tu. Alright. BX 4, AX 3. Kan? Jadi maknanya sini BX 4 AX 3. AX 3 kali sama dengan BX 4. Maknanya BX 4 kali ini 3. Maknanya sini jadi 3 nisbah 4. Macam tu. Nampak tak dia punya nisbah tu? Okey. Nampak BX sama dengan 3. AX sama dengan 4. Boleh faham Okey. Jadi kalau total semua ni 4, 5, 6, 7. Okey, dapat guys? Okey, sekarang kita nak guna nombor 1 ke nombor 2 segitiga kita? Nombor 2 ke nombor 1? Tak kisah mana-mana Kita ambil nombor 1 lah. And kita ambil nombor 2. Okey, sebab dia duduk kat bawah kat sini. Kan? Okey, kita ambil segitiga nombor 2. Kalau nak lukis yang baru pun boleh, tak ada masalah. Okey, dia begitu. Tu begini. Alright. So O sini, X sini, A sini, ni. Sini adalah 7A. AX kita nak tahu. Yang ini adalah ke sana. So ini adalah ke sini. So di sini adalah 4. Kita nampak 4 4 per dengan 7 apa dia? AB. Faham guys? 4 per dengan 7 AB. Faham ya? 4 per 7 AB. Kenapa 4 per 7? Kita ambil 4 bahagian dia. Lepas tu 7 bagi semua sekali. Kan? Dapat? Korang dapat ke tak ni? Aziz dapat tak? Faham tak? Kenapa jadi 4 per 7? Sebab saya ambil 4. Lepas tu bagi dengan semua sekali 7. Kan? Dapat Jelas Okey. So, bila kita dapat daripada sini. Okey. Okey. Daripada sini 4 per 7. So, kita dapat ni. AB kat sini kan? Okey. Kita dah dapat dia. So, kita nak dapat OX. Sekarang ni kita tengok segitiga aliran kita. Nampak tak aliran dia ni? Ini aliran ke sana. Kan? Maknanya OA tambah dengan AX sama dengan OX. Okey. Baik. Jadi maknanya kita tulis je OA tambah dengan AX sama dengan OX. Jadi OX memang kita nak cari pun. Okey, OX sama dengan OA. OA kita berapa? 7A. 7A vektor. Okey, tambah dengan AX. AX berapa tadi? Iaitu 4 per dengan 7
AB. AB apa? AB yang ni. 7B tolak dengan 7A. Dia macam tu. So, selesaikan macam biasa. 7A dekat sini. Yang ni masuk dalam. Okey. Dia akan jadi 7. Potong-potong. Dia akan jadi 4B tolak dengan 4A. Okey. 4B tolak dengan 4A. Jadi OX sama dengan 7 tolak dengan 4. Dia jadi 2. 2A tambah dengan 4B. Maka inilah jawapannya. Boleh selesai lagi ke? Boleh faktorkan lagi ni. Kejap. Boleh faktorkan. Jadi 2 A tambah dengan 2B. Okey, OX. Okey, sini last. Okey, dapat tak? Faham ke? Jelas ke tak? Sekejap, saya check jawapan dia kejap. Berapa jawapan kita? 8 poin. Muka surat. Unit 8. Exercise 9. Exercise 9 jawapan dia 3A tambah 4B. OX 3A tambah dengan 7 tolak 3, 7 tolak 4 3. Alamak, apa rasa ni? 7 tolak 4 3. Okey. Salah ni. Sampai situ je. Sebab 3. 7 tolak 4 3. Betul ke? 7 tolak 4 3. Betul. Okey, salah tu. Okey, jadi 3A tambah dengan 4B. Okey, dapat guys? Faham je? Jelas clear ini. Okey, faham ke setakat tu? Okey, boleh try untuk soalan kedua. Yang tu kamu boleh try dekat rumah. Nanti sebagai jawapan dia. Okey, setakat ini ada soalan tak? Sekarang dah 10.25 dah guys. Dah lebih masa dah kita. Ada soalan tak? Okey ke? Uma, okey ke tak? Faham ke? Jelas ke? Ke ada soalan? Ada soalan tak? Adakah ada soalan? Okey. Pelajar biasanya keliru dekat mana? Biasanya dekat ini. Biasanya pelajar keliru dekat ni. Okey, dekat ratio ni. Okey, kalau awak tak boleh faham yang ini, awak ubah kepada bentuk ini. Kalau tak boleh faham bentuk ni, tukar kepada bentuk ni. Boleh? Jadi daripada sini awak akan nampak apa sebenarnya yang diceritakan tentang ratio tu. Tapi sini jelas ni dia bagi tahu BX sama dengan 4 XA kan. 3, 4. Kita terus tulis je kat situ. Terus boleh dapat. Boleh guys? Faham je? Jelas clear Okey, kalau nak buat satu soalan lagi ni memang tak sempat lah. Okey, setakat itu boleh buat recall nanti. Okey. Sebab ini adalah merupakan konsep yang paling penting dalam vektor. Kita akan banyak menjawab soalan peperiksaan melibatkan bahagian ini. Kan segitiga vektor, segitiga kitaran tu. Boleh guys? Kejap sebagi dekat dalam grup kita. Alright. Siapa yang tak ada malam ni? Itu. Alright.
Okey, done. Okey, beres. Faham ke? Jelas ke? Clear? Najiah macam mana, beres? Boleh faham pasal segitiga tu? Mudah je kan? Simple je kan? Yang penting-penting. Yang penting boleh faham pasal segitiga tu. Okey, yang ratio tu tak apa. Buat ulang kaji, insyaAllah akan boleh dapat benda tu. Okey, maka dengan itu selesailah kelas kita pada malam ini. Minggu depan kita akan cerita pasal vektor atas, catah, satah, catesin pula. Pasal vektor dalam atas cates. Okey. Ada yang dah belajar kat sekolah ke tajuk ni? Ada? Ada yang dah belajar ke? Belum lagi. Semua belum lagi Semua belum lagi. Jadi ini adalah in advance. Kan? Semua belum lagi. Okey, minggu depan kita akan belajar pasal vektor atas catah cates. Okey, atas catah catesin. Catesin punya plane. Okey, yang ni melibatkan x dengan y. Okey, actually sebenarnya melibatkan x dengan y ni dia adalah sebenarnya lebih mudah. Kalau kita dah faham konsep hukum segitiga dengan hukum poligon, insya-Allah sebenarnya tajuk ni senang. Lepas ni dah jadi mudah. Okey, yang penting bila sekata nampak tak segitiga, segitiga yang mana, guna segitiga yang mana, itu awak kena faham. Itu awak kena tahu. Boleh guys? Dapat jelas, clear Ada soalan lagi tak? Agak-agak faham lah, betul-betul faham lah korang. Nanti buat ulang kaji. Kalau tak faham boleh je tanya sebila-bila masa Boleh Boleh Umar Kalau tak faham boleh tanya sir. Nanti buat ulang kaji 24 hours. Dalam masa 24 hours ni buat recall. Masa buat recall tu kalau ada masalah sila contact sir balik. Kan? Mungkin saya akan bagi video-video yang berkaitan untuk awak lebih jelas dan lebih faham. Okey, mungkin benda baru yang awak belajar hari ni rasa macam sama-sama sikit, macam dapat tak dapat je kan. Bila kita buat recall tu insya-Allah dia akan lebih faham lah, dia akan lebih mudah. Boleh? Kalau ada masalah sila tak. Okey, kita pergi round table. Umar ada? Ada apa-apa lagi? Kalau tak ada apa-apa boleh bagi thumbs je. Beres. Akmal macam mana Akmal? Ada soalan? Tak ada. Najiah macam mana? Beres? Okey, Haziq? Faham ya? Jelas clear Okey, Ashraf macam mana Ashraf? Masuk lambat tadi. Kalau kurang faham ke apa ke, nanti sebagi video, nanti tengok balik awal-awal. InsyaAllah akan mudah lebih faham. Ada soalan tak Ashraf? Macam ada soalan tak? Risau pula saya. Ashraf senyap je malam ni. Kan? Okey ke tak okey? Okey ke tak okey dia? Kan? Dah lah gambar tak nampak kan? Kalau tanya senyap je, risau pula rasa kan. Faham ke tak sebenarnya? Tak apa, nanti kalau tak faham ke apa, update balik semula kat saya WhatsApp balik semula insya-Allah. Okay, so sekarang masa kita pun dah time. Alright. Jadi guys, of course kita sekarang dalam musim pandemik lagi ni. Okay, kamu kena jaga diri. Kan, jaga kesihatan sebab kes COVID sekarang ni lampau-lampau banyak dia tu. Okey, ada kes negeri dah mula meningkat balik, ada negeri yang dah mula reduce, tapi walaupun dia reduce, dia punya jangkitan tu agak tinggi juga lagi. So berhati-hati je lah. Okey, minta doa pada Allah SWT sentiasa dilindungi oleh Allah SWT, semoga semua sihat-sihat sejahtera semuanya. Okey guys, InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. Okey, kita akan sambung bahagian seterusnya pula. Okey, untuk vektor. Saya rasa ini bahagian terakhir kot untuk minggu depan. Minggu depan kita akan cerita bahagian akhir dah. Betul. Bahagian terakhir.
yang melibatkan catasen. Beres. Okey, baik. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah next time. Alright, kita tutup kita punya kelas dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanallah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye. Bye-bye Umar. Bye-bye Najah. Bye-bye Akmal. Bye-bye Ashraf. Bye-bye Aziz. Jumpa lagi next time. Okey. Ya, sama-sama Najah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa-apa, Roger Bye-bye. Assalamualaikum.